Okey, boleh kita mulakan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat pagi ni? Yang di belakang sihat? Ustazah tak dapat pergi belakang lah. Jangan marah ya. Taklah jauh sangat kan, dekat juga. Yang penting dekat di hati. Okey, baik. Minta maaf ya, saya lambat sikit. Saya tak lambat sebenarnya. Ada masalah di lalu lintas. Masalah lalu lintas ni bahasa tinggi lah. Bahasa Melayu. Baik. Alhamdulillah hari ini kita akan mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? Surat apa? 214, betul? Oh tak. Yang tu kita tinggalkan. Sikit sangatlah H tu. Nak baca juga ya? Tak apa. Tu boleh baca sendiri. InsyaAllah tak ada menjadi masalah. Yang H tu kita tinggalkan, 213. Okay, tinggalkan muka surat itu. Kita akan terus masuk pada muka surat 214. Bunyi apa pula tu? Kita akan terus masuk muka surat 214. Di sini kita ada satu topik di bab yang ke-20 bertajuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Ada sebuah ataupun ada satu di sini ayat Al-Quran yang ditampilkan kepada kita dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-24. Jadi ayat ini dia akan menjadi ayat yang kita bincangkan untuk keseluruhan bab kita yang ke-20. Jadi bab kita yang ke-20 ni dia ada banyak subtopik. Sekarang kita akan masuk pada yang A terlebih dahulu. Okay, tapi kita baca ayat Al-Quran ini dulu ya. Surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Okay, surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Baik, terus kita masuk kepada poin kita yang A di bawah itu. Poin kita yang A, topiknya kewajipan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Jadi ini poin kita yang pertama yang terdapat pada ayat kita pagi ini, iaitu ada banyak hikmah yang dapat dipetik dari firman Allah di atas. Dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-24 di sini kita boleh ambil banyak pengajaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dalam satu ayat kita ada banyak pengajaran. Namun yang ingin ditekankan pada perbincangan kita di sini disebutkan begini. Salah satunya ialah kewajipan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Jadi antara poin yang paling penting yang kita ingin ambil yang terdapat pada ayat yang ke-24 ini ialah kewajipan kita menyahut seruan Allah. Surah apa tadi?
Jadi yang pertama yang boleh kita lihat pada ayat ini, surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala suruh dalam ayat itu tadi Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu. Kita dalam hidup ini kita perlu terus menyahut seruan Allah dan Rasulnya, idza da'akum, jika sekiranya kalian ini diseru. Jadi idza da'akum ni apa yang kita diseru sekarang ni? Okay, daripada ayat ini yang kita nak faham, kita sekarang ni sebagai seorang yang beriman kepada Allah, apa yang Allah seru? Apa yang Nabi SAW seru kita? Maka di sini apabila kita merujuk kepada perbincangan yang ditampilkan oleh para ulama tafsir, kita akan dapati bahawa mereka menjelaskan dengan pelbagai macam pentafsiran untuk ayat ini. Antaranya, kita ambil pendapat daripada Imam At-Tabari. Ini yang pertama, saya ingin bawakan pendapat beliau. Bila kita merujuk dalam kitab tafsirnya, beliau menyatakan begini. Imam At-Tabari menyatakan, idza da'akum bermaksud idza da'akum lil iman. Maksud yang terdapat pada ayat ini, boleh kita faham begini. Allah Subhanahu wa taala seru kita ni, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian diseru untuk apa? Lil iman, kepada keimanan. Kepada keimanan. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi SAW supaya kita ini mendapatkan jalan yang benar. Maksudnya Nabi SAW berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada kita supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu di sini apabila orang yang beriman mereka diseru supaya beriman kepada Allah, kewajipan mereka ialah menyahut seruan tersebut. Lalu Imam At-Tabari juga beliau mendatangkan pendapat yang lain. Yang mana dalam pendapat ini beliau mengatakan maksud seruan ini bukan semata-mata tentang keimanan. Tetapi kata di sini, ma fil Quran, apa yang diseru yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Okey, jadi Imam At-Tabari dia berikan dua pendapat. Sebenarnya ada banyak pendapat. Tapi saya ambil yang mana bagi saya lebih jelas untuk konteksnya kehidupan kita di Singapura di sini. Baik, bila kita lihat yang pertama keimanan, yang kedua adalah Al-Quran. Maknanya apa sahaja yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim yang menjadi seruan untuk kita ikut, tidak kira sama ada ia berkaitan dengan perintah ataupun larangan. Kedua-dua itu adalah satu kewajipan yang perlu kita sebagai umat Islam penuhi. Dalam Al-Quran ada kewajipan apa? Boleh berikan saya contoh? Ada contohnya? Apa dia? Solat. Tadi nak cakap solat. Okey. Dalam Al-Quran ada kewajipan tentang solat. Ini adalah seruan. Seruan yang berkaitan dengan perintah. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakan solat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya berbakti kepada kedua ibu bapa. Dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita supaya kita menjadi seorang insan yang memiliki hati yang mulia. Ada banyak seruan dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan perintah, begitu juga berkaitan dengan larangan. Allah Subhanahu wa taala larang kita berzina. Allah Subhanahu wa taala larang kita mengambil rasuah, mengambil riba. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengumpat. Dalam Al-Quran ada menyebutkan tentang hal itu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita ini menyakiti jiran. Banyak perkara yang ada dalam Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Ini kita panggil ia sebagai seruan. Dan sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita bukan sahaja beriman kepada Al-Quran, tetapi kita juga beriman kepada hadis Nabi SAW. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anfal seruan Allah dan Rasulnya. Kita ada Al-Quranul Karim, kita juga ada hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW biasanya fungsinya ialah untuk menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran.
Contoh biasa yang saya berikan dalam Al-Quran tadi. Kita kata apa? Ada kewajipan, ada perintah tentang solat. Tetapi dalam Al-Quran tidak menceritakan ataupun menjelaskan kepada kita secara terperinci bagaimana nak solat. Kita dapat tata cara solat ni daripada mana? Rasulullah. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di sini Allah gandingkan seruan Allah, seruan Rasulullah. Kerana kita tak boleh hanya pegang kepada Al-Quran tapi tidak ada panduannya. Bayangkan kalau kita kata, oh saya ni tak naklah ambil hadis. Percaya tak ada orang tak percaya pada hadis? Percaya tak ada orang tak percaya pada hadis? Ayat tu. Ada. Ada orang dia tak terima hadis. Okay? Dia kata hadis ni kata-kata manusia. Kata-kata Muhammad. Betul ke? Kita boleh terima kata-kata Nabi. Sedangkan dia manusia. Saya tak terima hadis Nabi. Saya cuma pegang Quran je. Tak boleh. Maknanya kefahamannya ada kekeliruan di situ. Hadis Nabi ni adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW tidak mengucapkan sesuatu mengikut kepada hawa nafsu baginda. Itu beza kata-kata Nabi dengan kata-kata kita. Ya, beza kata-kata Nabi, walaupun kita Nabi itu manusia, kita manusia sama apa? Boleh ke kita ambil kata-kata Nabi tu? Beza. Jauh sangat bezanya. Dan di sini kita lihat, kalau seseorang dia tak nak berpegang ataupun dia tidak mahu menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata okey, saya beriman kepada Allah. Terima je lah apa dalam Al-Quran. Jadi macam mana nak solat? Kan? Macam nak solat? Pergi umrah. Macam mana nak pergi umrah? Memang dalam Al-Quran kata tunaikan haji, tunaikan umrah. Tetapi tata cara kita untuk mengamalkan ibadah itu diperincikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukuk kita, sujud, apa yang kita baca kan? Dalam sujud kita, apa yang kita baca dalam rukuk, tawaf. Kita tawaf, apa yang kita baca pada tawaf, kita berhenti dekat mana masa tawaf, berapa kali tawafnya. Semua itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tak boleh pandai-pandai kata, oh saya beriman pada Quran je, saya tak beriman pada hadis. Tak boleh. Banyak tu masalah tu nanti. Jadi perlu hati-hati ya. Bila kita menyahut seruan itu tadi, ia perlu menyahut seruan Allah dan Rasulullah. Jadi ini kepentingannya mengapa Allah Subhanahu Wa Taala kata istajibu. Sahutlah seruan itu sebagai satu seruan yang mana diwajibkan ke atas orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Baik. So kita lihat ya di sini, kehidupan yang bermanfaat hanya dapat diperoleh dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, siapa saja yang tidak memenuhi seruan tersebut, pada hakikatnya dia tidak memiliki kehidupan. Maksudnya tak memiliki kehidupan ni kita kata orang yang tidak menyahut seruan Allah, seruan Rasulullah, dia adalah insan yang hilang pedoman. Tidak ada hala tujuan. Dia lebih mengikut kepada apa yang dia rasa betul. Ataupun dia lebih mengikut kepada perasaan dia, oh saya nak solat macam ginilah, lain sikit daripada orang lain. Kita eksklusif lah, tak boleh macam itu. Maksudnya tidak ada panduan. Kena ingat ya, dalam agama kita ni, agama Islam ni, berkaitan kehidupan ni, dia daripada A hingga Z, semuanya diaturkan. Bukan diaturkan maknanya kita paksa, bukan itu maknanya kita berikan panduan. Ada panduannya. Kan? Kita bangun tidur, ada panduannya dalam agama. Kemudian kita makan, cara kita makan ada panduannya. Kita keluar rumah ada panduannya, naik kenderaan ada panduannya. Indah agama kita. Hingga sampai tentang hal nak masuk tandas pun, siapa ikut kuliah dekat Masjid Yusof Ishak, ya Allah ya Tuhanku. Satu buku bincang pasal masuk tandas ya. Dah masuk hadis yang ke-17. Bincang tentang masuk tandas je ni. Hadis Nabi begitu banyak.
Nabi cerita tentang adab buang hajat. Agama Islam memberikan panduan bagaimana kita ni melalui kehidupan dengan cara yang betul, dengan cara yang terpandu. Panduan yang diberikan bukan panduan yang merosakkan, tetapi panduan yang diberikan ialah panduan supaya kita menjalani kehidupan ni dengan cara yang betul, cara yang baik. Begitu kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim saya kata begini ya. Dalam Al-Quran ini kita ada perintah dan larangan. Dalam Al-Quranul Karim kita ada panduan dan pedoman. Dalam Al-Quranul Karim kita ada balasan dan ganjaran. 3 keadaan itu tidak boleh kita pisahkan dari Al-Quranul Karim. Sebab itu orang yang beriman kepada Allah, mereka perlu menyahut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala serukan dalam Al-Quran. Begitu juga apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis baginda. Kita tidak boleh menolak. Namun daripada sudut kefahaman itu yang perlu dikuatkan lagi. Sebab hadis Nabi, Al-Quranul Karim juga kita tidak boleh memahami ia secara tekstual. Maksud saya secara tekstual, contohnya surah Al-Anfal ayat yang ke-24 ni kita baca tu kita ambil, kena beriman kepada Allah, kepada Rasulullah kan. Kemudian perlu menyahut seruan Allah, perlu menyahut seruan Rasulullah. Tapi kita tak melihat kepada konteksnya. Sehingga apa sahaja yang Nabi SAW serukan dan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, kita amalkan secara sembrono. Ikut yang kita faham. Itu pun salah. Sebab tu kita perlu belajar. Memahami Al-Quran dengan betul, memahami hadis Nabi SAW dengan betul. Contoh, saya bagi satu contoh. Ada orang, dia jumpa dengan saya begini. Dia kata, Ustazah, sekarang ni, suami saya ni, dia jenis pukul bantai. Kejap ya. Nak cerita pasal benda serius ni kan. Suami saya ni, dia jenis yang pukul bantai. Masalahnya, orang kata pada saya tak boleh minta cerai. Sebab kalau saya minta cerai, bergegar arash. Bergegar arash. Ia adalah perkara yang dibenci oleh Allah. Jadi orang kata pada saya, sabarlah Sakinah Sian, kau nak buat macam mana laki kau pukul bantai, tak apalah. Moga-moga kau syahid dan mati kena pukul dengan laki kau. Orang nasihat pada kita gitu. Dia guna hadis Nabi kan tadi? Itu hadis Nabi tu. Dia kata bergegar arash. Nabi kata bergegar arash. Okey. Saya diam lagi lah, saya dengar. Kita sabar dengar. Dia tak boleh minta cerai. Kemudian dia kata, Nabi kata, orang perempuan kalau minta cerai nanti tak cium bau syurga. Jadi suami buat apa? Diam aja. Duduk diam-diam dalam rumah. Jangan buat apa-apa. Boleh? Tadi Allah suruh ikut tu seruan Nabi tu. Saya balikkan, saya bagi faham. Bukankah itu kewajipan menyahut seruan Allah dan Rasulullah? Nabi suruh apa tadi? Jangan minta cerai. Kalau minta cerai nanti tak boleh cium bau syurga. Kalau kita tak ikut macam mana? Tak ikutlah. Tak jadi orang beriman lah. Macam mana sekarang? Habis nak tolak hadis tu. Hadisnya sahih tau. Nabi kata, mana-mana wanita yang menuntut cerai dari suaminya, dia tak cium bau syurga. Tengok suami macam mana. Itu tak ikut perasaan ke? Oh, ini semua. Macam mana? Dia punya definition diorang tak understand lagi dalam. Okey. Baik, kalau ada orang, kalau kita ni jadi mangsa keadaan tu kan, kita ni jadi isteri yang kena pukul bantai tu tadi kan, orang kita kalau tak ada kat tempat orang, kita tak tahu bagaimana rasanya.
Kita kalau tak ada kat tempat dia, awak tak boleh, kita kan cakap macam-macam kan. Tapi isteri yang berada dalam keadaan gitu, dia dalam keadaan trauma, dia dalam keadaan yang tak tahu nak buat apa, dia buntu, dia tak tahu nak fikir macam mana, dan orang memberikan kepada dengan pelbagai macam pendapat yang banyak mengelirukan, lebih-lebih lagi berkaitan dengan hadis Nabi SAW tu tadi. Orang kata, kau tak baca ke surah Al-Anfal ayat 24? Orang cakap itu kan dia. Kau tak baca? Kan Allah kata orang beriman, dia kena ikut apa yang Nabi kata, apa yang Rasul kata, apa yang Allah kata. Habis sekarang kau kata tak nak ikut pula. Kalau aku cakap jangan minta cerai lah. Nampak ya? Ini yang saya nak kata. Kita betul. Kita wajib mengikut ataupun kita wajib menyahut seruan Allah dan Rasulullah. Tetapi nas ni maksudnya ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, ia perlu difahami dengan betul. Kita tak boleh ambil satu hadis, satu ayat Al-Quran dan kita apply untuk semua isu. Ya, setiap orang memiliki isu yang berbeza-beza. Bila masanya wanita yang menuntut cerai, itu tadi dia tak cium bau syurga apabila suaminya suami yang soleh. Dia pula yang buat hal, contohlah kan, dia pula yang buat hal, dia pula yang ada skandal, dia pula lah yang buat macam-macam. Habis kalau suami kita ada skandal, tak masuk neraka. Gitu ayatnya. Ayat orang perempuan orang perempuan je masuk neraka, orang lelaki tak masuk neraka. Nanti pula dia makcik-makcik kan, makcik-makcik marah. Kita orang perempuan buat apa je semua je masuk neraka, orang lelaki tak masuk neraka. Dia boleh buat apa-apa sajalah. Dia boleh kahwin dua lah. Kita mungkin lah kita marah gitu kan. Kita marah betul. Tak, itu nanti, itu saya tak nak cerita panjang-panjang. Yang panjang nanti kan ada orang lempar telur kat saya pula. Risau saya. Tak, maksudnya dia tak sesuai dibincang di sini. Yang saya nak tekankan di sini, bagaimana kita memahami sesuatu ayat Al-Quran, sesuatu hadis Nabi. Jadi, jangan lupa, di dalam hadis Nabi itu tadi, sebenarnya Nabi kata begini, mana-mana wanita yang menuntut cerai dari suaminya tanpa ada sebab. Okey? Nabi ada sebutkan, tanpa ada sebab, dia tidak cium bau syurga. Nabi ada letak perkataan ataupun Nabi ada sebutkan tanpa ada sebab. Sekarang ni kalau suami kita pukul bantai kita, ada sebab ke tak ada? Ada sebab. Sebabnya munasabah. Boleh tak? Saya tak suruh pergi minta cerai. Tapi ini maknanya, kalau itu berlaku, kita janganlah lebih menyusahkan orang lain. Ataupun lebih menyusahkan teman kita. Kita patut bantu teman kita berada pada satu tempat yang lebih betul. Perspektif yang lebih jelas tentang agama. Jangan sampai orang benci pada agama. Ada wanita, dia jumpa pada saya, dia kata apa? Ustazah, hidup saya ni dah cukup susah dah. Suami saya gini, anak gini, mak bapak gini. Kan? Tapi kenapa bila saya tengok agama ni, dia makin menyempitkan hidup saya. Agama makin menyusahkan hidup saya. Saya nak lepaskan diri saya dari suami saya, tapi orang kata gitu, orang kata tak cium bau syurga, orang kata saya isteri yang tak kenal diuntung. Kenapa agama tu macam gitu? Saya kata awak jumpa orang yang salah. Kalau saya tak cakap begitu walaupun saya ustazah. Walaupun saya kepakaran dalam bidang hadis, tapi saya tak akan cakap begitu. Kerana kita perlu memahami nas dengan betul. Walaupun kita orang awam. Walaupun kita bukan ustazah ke apa kan, tapi kita kena faham nas dengan betul. Sebab apa? Masalah dia selalunya datang dalam hidup kita tanpa kita sedar. Tiba-tiba menyelinap masuk dalam hidup, ada masalah. Dan pada masa itu, kalau kita tidak memiliki ilmu yang betul, kefahaman agama yang betul, kita akan buntu dan akhirnya kita jumpa pada orang yang salah. Jumpa apa? Jumpa kawan-kawannya yang duduk kat Coffee Bean. Kan, kawan-kawan lepak macam tu kan. Sorry kakak suka lepak kat Coffee Bean ya. sorry. Kita lepak-lepak gitu kan. Jadi, bila kawan-kawan ni, biasa kita kalau kawan-kawan kita kalau berbual duduk lepak-lepak kan, makcik-makcik bawang ni berbual, ya Allah ya Tuhan ku. Kau jangan. Macam tu kan cara. Kau jangan, kau dosa. Tak cium bau syurga. Macam gitu cara dia cakap dia. Tak cium bau syurga. Aku dengar lah hadis tu.
Kita pun, ya tak cium bau syurga, biar aku macam mana. Kau sabar je lah nah. Macam kau sabar je lah ya. Nak buat macam mana je laki kau macam itu. Dah jodoh kau. Macam itu ayat dia. Dah jodoh kau. Kesian kau. Sabarlah, mudah-mudahan syurga tempat kau. Ya Allah ya Tuhan kau. Macam mana ni? Habis kalau kawan kita dah mati kena dera macam mana? Baru nak menyesal. Kalau aku tahu dari dulu aku suruh dia minta cerai. La haula wala quwata illa billah. Nampak ya keadaan-keadaan yang begini maknanya salah faham. Betul lah kita kata nak menyeru tadi. Nak menyahut tadi kan seruan Allah dan Rasulullah. Tetapi kena ingat caranya mesti betul. Kefahamannya mesti jelas. Sebab tu saya selalu pesan. Orang perempuan banyak belajar. Ya, banyak belajar tentang agama, tentang kefahaman dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Jadi apa-apa berlaku ni kita ni, walaupun kita dengar macam-macam kan orang cakap, at least kita ada basic. Kita ada asas. Kita tak goyah. Ya, kita tak cepat termakan. Kita akan lebih nak tahu, kita akan lebih cari jalan yang betul untuk menyelesaikan masalah. Bukan mendengar kata-kata yang salah ataupun pendapat-pendapat yang salah. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pada muka surat kita yang berikutnya 215. Atas dasar itu, kehidupan yang hakiki dan baik bagi hamba ialah hidup yang dijalani dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Zahir mahupun batin. Okey, zahir mahupun batin. Jadi bila kita dah faham tadi tentang bahawasanya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memiliki seruan, memiliki panduan, pedoman, ada balasan, ada ganjaran yang mana kita perlu juga memahami ia dengan kefahaman yang betul ya terhadap nas-nas yang diseru kepada kita ni sebagai masyarakat Islam. Maka di sini orang yang mengikuti semua itu dengan cara yang betul dilihat sebagai insan yang memiliki kehidupan yang baik. Sebab tu tadi dia kata orang yang ikut ataupun menjalani kehidupan dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, mereka memiliki kehidupan yang hakiki dan baik dalam kehidupan mereka, zahir dan batin. Okey, zahir dan batin. Dia kata zahir batin lagi. Lahir mahupun batin. So kita ada dua. Tadi bila seseorang itu, tak payah panjang. Okay. Tadi seseorang itu, dia mengikut menyahut seruan Allah dan Rasulnya, okay, dia akan mendapat kehidupan yang baik. Saya nak mula dengan batin dululah. Okey, kalau kita kata kehidupannya baik dari sudut batinnya, bagaimana? Zahir bagaimana? Okey, kita pergi satu-satu dulu. Bila kita kata seseorang memiliki kehidupan yang baik daripada sudut batinnya, bermakna dia itu beriman. Kan? Bila Nabi SAW datang, ya, menyeru ataupun berdakwah tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, beriman kepada semua yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ya dalam kehidupan kita. Maknanya bila kita ni menerima semua itu, batin kita adalah batin yang baik. Batin yang baik. Kerana apa? Ia berkaitan dengan rukun iman kita. Rukun iman ada berapa? 6, bukan 7 Okay, tahu ya, saya tak payah senaraikan kan? Okay, rukun iman. Tahulah ya, mudah-mudahan tahu ya. Okay. Rukun iman kita maknanya beriman dengan semuanya. Bukan semata-mata beriman kepada Allah yang Esa, tapi beriman kepada para malaikat, para rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Okay? Dan orang yang beriman ini secara batin tu tadi kan, dia memiliki kehidupan yang baik. Kerana apa? Dia adalah orang yang ikhlas. Ikhlas ni amalan zahir, amalan batin kita, hati kita. Batin ni bolehlah saya kata hati.
Dan seterusnya, orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia itu ikhlas kepada dalam amalannya, orang yang begini kita panggil sebagai insan yang memiliki satu inisiatif ataupun satu usaha untuk yang belakang nampak tak saya tulis dekat ni? Nampak ya? Dekat skrin tu dia ni kan? Okay. Dia akan usaha untuk buang penyakit hati dia. Jadi ini ya, kita panggil orang yang menyahut seruan Allah dan seruan Rasulullah, dia baik kehidupannya secara batin dia kerana apa? Dia beriman kepada Allah secara keseluruhannya. Kemudian dia ikhlas ya, dalam amalannya. Seterusnya dia akan usaha untuk buang penyakit yang ada pada hati dia. Sebab tu tadi kita kata batin inilah yang berkaitan dengan hati kita. Apa yang berada dalam diri kita ini. Dan baiknya batin seseorang kerana dia beriman tadi, dia ikhlas dan dia berusaha untuk buang segala perkara yang berkaitan dengan penyakit hati itu tadi, ia akan terus membuatkan zahirnya juga menjadi baik. Sebab tu tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Orang yang menyahut seruan Allah dan Rasulnya, mereka ini memiliki kehidupan yang baik zahir dan batin. Kerana orang yang beriman kepada Allah, batinnya sudah beriman, hatinya Masya Allah Tabarakallah, penuh dengan keimanan kepada Allah, dia akan merealisasikan keimanannya kepada Allah. Itu yang tadi kita solat, puasa, umrah, pergi haji, kan bersedekah. Kerana apa? Dia akan merealisasikan rukun Islamnya. Rukun Islam ada berapa? 5. Sekejap. Okey. Saya dah tahu dah kenapa. Kipas saya kat sini. Tak cukup kipas atas ni. Besar ni kipas ni. Masih tambah kipas kat depan ya. Ya Allah. Saya tak boleh, saya alah sikit. Kena kipas banyak je. Okey, sambung tadi. Yang zahir tadi, dia melaksanakan rukun Islam. Setelah dia ada rukun iman. Sebab tu kita hanya beriman dengan rukun iman ni sahaja, dia tak cukup. Kita kata, oh saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada para nabi. Kitab-kitab Allah, hari kiamat, qada dan qadar. Tapi saya tak nak solat. Contoh itu kan. Saya tak nak solat. Maknanya zahirnya problem. Sebab tadi zahir dan batin. Tapi saya tak kata solat tu wajib. Ya ke kena bayar zakat? Penat saya kerja. Awak bayar zakat pula? Memanglah saya beriman pada Allah. Kan ada macam tu kan? Keadaan-keadaan yang sedemikian kan? Jadi zahir kita ni, dia mesti merealisasikan apa yang kita sahut berkenaan dengan batin tadi. Iaitu keimanan kita kepada Allah. Bila kita kata kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyahut seruan Allah dan Rasulnya yang terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia perlu dilaksanakan. Ia bukan hanya semata-mata kita, yes saya beriman. Yelah, Allah tu satu, Allah Esa, aku tahu. Tapi pergi jumpa bomoh.
Zahirnya beza kan dengan batin, betul tak? So tu tak boleh. Jadi bila kita kata orang yang dia menyahut seruan Allah dan Rasulnya, zahir dan batin dia selari. Okay? Bila kita kata dia beriman, dia ikhlas, maksudnya dalam amalannya tidak ada riak. Jadi orang yang batin dia bagus, memiliki batin yang baik, dia akan hilangkan rasa-rasa riak ni daripada diri dia. Dan seterusnya inilah yang akan menyebabkan bila dia dah buang penyakit hati dia, dia memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Ini kita panggil sebagai zahir. Okey? Jadi kita ada 3 perkara di sini yang perlu kita faham. Surah Al-Anfal ayat yang ke-24 mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslimah, kita perlu menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyahut itu tadi ataupun mereka yang ikut apa yang diserukan tersebut, mereka akan memiliki kehidupan yang baik, zahir dan batinnya. Tadi saya kata kita pergi kepada batinnya terlebih dahulu. Kenapa batinnya baik bila dia mengikut seruan Allah dan Rasulullah? Kerana dia beriman kepada Allah secara keseluruhannya. Apa yang dibawakan oleh Nabi SAW keseluruhannya dia beriman. Kita kata dia memiliki batin yang baik. Orang yang beriman secara keseluruhannya kepada Allah dan Rasulullah, hatinya ini adalah hati yang mana ikhlas. Dia tak ada sebarang penyakit hati. Sebab tu orang yang ikhlas, dia akan usaha untuk buang penyakit-penyakit hati yang berusaha untuk masuk ke dalam hati dia. Ini kita bincang tentang batin. Bila zahir, sebab begini, ada orang dia tidak merealisasikan ataupun dia tak zahirkan apa yang dia imani. Hanya sekadar iman semata-mata dalam batin dia, dalam hati dia. Itu tidak ada dalam agama kita. Agama kita berkaitan zahir dan batin. Sebab tu zahir kita ini akan merealisasikan semua yang kita imani tersebut. Kita solat, kita puasa, bayar zakat, ini bermaksud kita menunjukkan secara zahir bahawa kita ikut apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Ya, orang yang melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, mereka ini memiliki kehidupan yang baik kerana apa? Mereka ikut semua perkara-perkara yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang begini kita lihat orang tersebut kalaulah dia betul-betul ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, apa yang terdapat dalam Al-Quran, dia beramal yang rukun Islam tu tadi kan dan apa-apa perkara yang terkandung dalam agama ini, tidak ada sebarang hal-hal yang berkaitan dengan riak. Dia akan solat kerana Allah, berpuasa kerana Allah, bersedekah kerana Allah. Semua setiap sesuatu yang dia lakukan adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pujian manusia. Baik tak kehidupannya? Baik. Kerana kita dah pernah bincangkan pada minggu lepas, orang yang mana amalannya kerana ada riak, amalannya adalah amalan yang sia-sia. Oleh itu kita faham juga di sini, sebaliknya kalau orang itu hatinya tidak ada riak, beramal kerana Allah, dia memiliki kehidupan yang baik dunia dan akhirat kerana amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila batin seseorang itu baik, batinnya baik, dia akan buang penyakit hatinya. Seterusnya, hubungannya baik sesama manusia. Dia bukan hanya baik dengan Allah tetapi dengan insan di sekitarnya. Ini yang kita panggil sebagai baik zahir dan batin. Memiliki kehidupan yang baik zahir dan batin dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah.
Sebab tu orang yang beriman yang mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, hidupnya masya-Allah. Tenang. Ya, tidak ada banyak masalah. Kalau ada banyak masalah pun masya-Allah lah saya rasa. Dia dapat atasinya dengan tenang, secara baik, sabar. Kerana orang yang begini, Allah janji kehidupannya adalah kehidupan yang baik. Kita lihat pada perenggan yang berikutnya, apa kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah untuk orang yang begini. Dia kata begini kepada kita. Sungguh orang yang hidupnya lebih baik adalah orang yang berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi seruan Rasulullah. Kerana semua seruan Rasulullah itu mengandung kehidupan. Semua seruan Nabi, ia adalah berkaitan dengan kehidupan kita yang zahir dan batin itu tadi. Tadi pun saya dah kata, dalam agama kita, daripada A hingga Z, semuanya ada panduan yang telah diaturkan ataupun telah diletakkan untuk kita. Kita tahu bagaimana cara yang betul untuk kita bermuamalah ataupun kita bergaul sesama manusia. Hatta dengan binatang pun agama ajar. Bagaimana kita dengan binatang? Kan kita nak sembelih binatang, bagaimana agama ajar kita? Bukan sembarang ambil pisau, bukan gitu caranya, betul tak? Ada panduan. Kita dengan kucing, kita dengan kucing. Nabi ajar cara bagaimana? Ada panduan. Bukan kucing saja, dengan anjing, dengan binatang-binatang. Nabi ajar kepada kita bagaimana manusia bila mereka ni berlaku baik terhadap makhluk, tidak kira sama ada di manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua ini akan memberikan ganjaran pada diri dia. Jelas kepada kita, itulah kehidupan yang baik. Mengajarkan kepada kita bagaimana untuk hidup sebagai sebaik-baik insan, insan yang paling utama, sebagaimana juga yang Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang. Bila Nabi ditanya dengan satu soalan, dia tanya kepada Nabi, Ayyun nas afdal? Manusia mana yang paling utama? Nabi jawab apa pada dia? Ada dua. Saduqul lisan wa makhmumul qalb. Saya yakin ramai orang dah biasa dengar hadis ini saya bawakan. Dalam mana-mana kuliah saya suka bawa hadis ini. Untuk beri peringatan kepada saya dan kita semua. Untuk jadi insan yang paling utama ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi kata ada dua manusia yang paling utama. Satu, saduqul lisan, iaitu mereka yang memiliki lidah yang baik. Kedua, makhmumul qalb. Kan? Makhmumul qalb. Satu tadi apa? Lisan yang baik. Dua, para sahabat, bila mereka dengar Nabi SAW berikan kepada mereka dengan dua kategori ataupun ciri yang baik ini tentang manusia yang paling utama itu tadi, mereka kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, berkenaan dengan lisan yang baik ni kami tahu dah. Kan lidah yang baik, jaga lidah, kan? Jangan mengumpat, itu semua kita tahu dah. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan makhmum al-qalb? Mereka tak tahu. Mereka tak faham lagi apa yang dimaksudkan dengan makhmumul qalb. Dan di sini Nabi SAW perincikan kepada kita dengan beberapa lagi ciri. Okey? Kak Zah, apa dia Kak Zah? Kak Som? Saya dah bincang benda ni. Takwa, okey. Bahasa Arabnya apa? Cik, bahasa Arab kau dah tanya aku. Tak, agak-agak sekali bahasa Arab je tanya. Kalau boleh baca bahasa Arabnya, ada? Macam ni. Saza padam yang ni boleh ya? Yang di belakang boleh saya padam yang ini? Boleh ya? Dah sempat salin? Sempat ya? Kalau tak sempat salin nanti balik rumah lihat recording putar balik. Boleh tengok. Sayang pula saya nak padam ya. Penat saya tulis ni. Tak apalah padam ya. Sebab saya perlukan ruang untuk tulis. Ustazah mengajar, kalau online kan, Ustazah bagi nota kan.
Nota tu buat apa? Rendam tak dengan air? Minum. Itu mak-mak kita tu aja ya. Engkau nak dulu lah mak saya selalu gurau dengan saya. Engkau kalau nak mudah ingat, kau rendam. Nanti kau ingat. Tak adalah mak saya gurau macam tu. Dulu lah saya kecil-kecil kan sekolah madrasah kan. Kan kita budak-budak madrasah kan banyak sangat nak kena hafal. Pernah lah saya dulu baru-baru sekolah madrasah. Allah kakak tak boleh hafal banyak sangat. Banyak sangat. Bayangkan kau nak kena hafal satu kitab. Daripada bayangkan kitab tu hafal. Daripada kulit ke kulit, so kau tak boleh hafal. Mak saya kata, kau pergi rendam air. Dia mengajar. Okey. Tapi serius lah, kita memang kena hafal lah kan. Kalau dekat sekolah tu, tak banyak sangat lah. Tapi kalau dah masuk universiti, sebab kita tak tahu soalan tu keluar page mana. Jadi ustaz kata, baca buku. Ada awak baca buku ni. Okey, ambil buku ni. Mana ustaz keluar? Tak tahu, bacalah semua. Habis, pak mana nak baca tu kan? Itu yang kita kena hafal tu, kena ingat lah maksudnya. Kena ingat, page ni cakap siapa kan. Dahsyat dulu. Ingat macam nangis. Mengingat kita belajar dulu macam nangis. Okey, Nabi SAW untuk hadis ini, makhmum al-qalb, Nabi SAW perincikan kepada para sahabat. Ada beberapa orang yang disebut sebagai makhmum al-qalb. Okey, yang memiliki hati yang macam mana saya susah nak terjemah dalam bahasa Melayu sebenarnya perkataan ni. Sebab tu saya tak pernah terjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi yang penting begini, makhmum al-qalb ini Nabi kata pertama wattaqiyun naqiyyu. At-taqiyyu. Maknanya dia bertakwa. Okey? Dia bertakwa kepada Allah. Kemudian kedua, Nabi sebut an-naqiyyu. Hatinya bersih. Ini semua berkaitan dengan hati lah ya. Okey. Kemudian yang ketiga, at-taqiyyun naqiyyu la ithma fihi wa la baghya wa la ghilla wa la hasada. Okey. At-taqiyyun naqiyyu la ithma fihi. Tidak ada dosa padanya. Maknanya dia tinggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan jangan buat ini, jangan buat itu kan. Jadi dia tinggalkan perkara-perkara ini untuk menjaga hati dia tu tadi la itsma fihi. Jadi hatinya tidak ada dosa. Yang keempat, yang tidak ada kezaliman. Okey, so 5, la ghilla maksudnya dia tak ada dendam. Okey. Tidak ada dendam. Tidak ada hasad. Jadi ada 6 perkara yang Nabi SAW perincikan. Nabi explain kepada para sahabat bila mereka tanya kepada Nabi SAW. Sebab tadi ada orang tanya kepada Nabi, manusia yang macam mana ni? Perangai dia, sifat dia yang paling utama. Paling utama ni kita boleh faham dia paling baik. Maknanya memiliki kehidupan yang baik tadi kan? Kehidupan yang baik, paling baik dalam hidup dia ni. Nabi kata ada 2. Satu, saduqul lisan, iaitu lisan yang baik. Kedua ialah makhmumul qalb. Jadi para sahabat, mereka tanya kepada Nabi, kalau tentang saduqul lisan kami dah tahu.
Sebab ia berkaitan dengan lidah yang baik, lisan yang baik tadi. Tapi sekarang kami tak faham lagi apakah yang dimaksudkan dengan makhmumul qalb. Jadi Nabi SAW pun menjelaskan kepada para sahabat. Maksud orang yang utama ini yang memiliki makhmumul qalb. Dia adalah orang yang at-taqiyun naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghillah wala hasada. Okey? So disebutkan di sini Nabi kata apa? Orang ni adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ini semua berkaitan dengan batin. Berkaitan dengan batin. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita faham orang yang bertakwa kepada Allah dia adalah insan yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Orang yang bertakwa begitu. Dia menyahut seruan Allah tadi? Yes. Menyahut seruan Allah, menyahut seruan Rasulullah. Kerana itulah yang terdapat dalam Al-Quran, itulah juga yang terdapat dalam sabda Nabi SAW. Kedua, hatinya bersih. Tidak ada riak, kan? Amalannya bagus. Kerana apa? Hatinya dah bersih dah tadi. Ketiga di sini, Nabi SAW kata apa? Dia tidak ada dosa. Kerana asasnya tadi takwa. Dia bertakwa kepada Allah. Bila orang tu, dia dah buat semua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada dia, lalu dia tinggalkan semua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, ada dosa lagi kepada dia? Tak ada. Kerana dia tak buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala dah ingatkan jangan buat. Okey? Seterusnya, la baghya, dia tidak menzalimi orang lain. Tidak menzalimi diri sendiri dan juga orang lain. Apa maksud tidak menzalimi diri sendiri? Maknanya kita ni tak biarkan diri kita berada dalam keadaan penuh dosa. Orang yang menzalimi diri sendiri bermaksud dia tak buat dosa dan dia tak buat perkara yang syirik. Kalau diri sendiri dia tidak zalimi, okey? Apatah lagi orang lain, dia akan usaha untuk tidak menzalimi orang lain. Dan seterusnya di sini Nabi SAW ingatkan la ghilla, tidak ada dendam dalam hati dia, dan juga dia adalah insan yang tidak ada dengki dalam hati dia. Cantik. Kepribadian yang cantik memiliki kehidupan yang baik. Dunia dan akhirat. Sebab tu tadi dikata apabila kita mengikut seruan Allah, seruan Rasulullah, ia mengajar kita tentang kehidupan yang baik. Dan inilah kehidupan yang baik yang ada dalam agama kita. Okey? Baik, seterusnya kita lihat di situ ada penjelasan berkenaan, hadis ini riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Nanti ada pula yang tanya reference dia. Rujukan hadis ini, hadis riwayat Ibn Majah. Okey, status hadis ini adalah sahih. Baik, dalam kitab kita ya Muslimah diterangkan kepada kita tentang maksud lima yuhyikum. Okey, lima yuhyikum. Di sini sebab tadi dalam Al-Quran, dalam hadis subhanallah, apa tadi? Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Daripada tadi kan kita cerita tentang kehidupan yang baik, dan di sini dibawakan kepada kita dengan maksud kehidupan yang baik. Saya tak nak baca panjang-panjang tentang maksud di sini. Saya cuma nak senaraikan saja. Ikut kepada perenggan-perenggan yang ada dalam kitab kita, dan saya akan guide mana terletaknya maksud tersebut. Baik, di sini kita lihat pada perenggan mengenai penggalan firman Allah yang disebutkan pada awal pembahasan ini, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Mujahid, mak di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia mengambil ataupun dia menukil pendapat-pendapat daripada pelbagai ulama dan dia mengambil pendapat antaranya Imam Mujahid, iaitu kata maksud daripada kehidupan
yang akan kita peroleh di sini ialah kehidupan untuk melaksanakan yang hak, iaitu yang benar. Jadi ini maksud yang pertama. Kedua, kita ada pentafsiran daripada Qatadah. Imam Qatadah, dia sebutkan di sini maksud kehidupan tu ialah Al-Quran. Jadi maksud yang kedua Al-Quran. Kerana di dalam kitab ini terdapat petunjuk kehidupan, keyakinan, keselamatan serta perlindungan di dunia dan akhirat. Manakala Imam As-Suddi tentang maksud lima yuhyikum itu tadi, dia terjemahkan sebagai ataupun dia tafsirkan sebagai agama Islam. Okay, agama Islam. Kemudian pendapat yang keempat, pendapat daripada Ibn Ishaq dan Urwah Ibn Az-Zubair dengan lafaz Urwah, dia kata kehidupan yang dimaksud ialah perang. Okey, ini pendapat yang keempat. Yang perang ini dia lebih kepada ikut konteks Nabi SAW pada ketika itu. Sebab kalau kita lihat ya kepada penjelasan di situ dia kata begini, sebab dengan perang inilah Allah menjadikan kalian mulia setelah sebelumnya hina dan kuat setelah sebelumnya lemah. Jadi pada zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW di Makkah, berlaku banyak bentuk penghinaan ke atas Nabi dan agama Islam ya pada masa itu, yang mana mereka di kalangan musyrikin Makkah menolak dakwah Nabi SAW, bukan sekadar menolak tapi menghina, berlaku zalim ke atas mereka. Dan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, berlakulah peperangan yang pertama. Peperangan apa pertama? Badar. Okay, berlaku peperangan Badar yang pertama tu, Islam menang dan akhirnya ia mengangkat mereka dan memberikan kehidupan yang baik. Kerana rentetan daripada kemenangan yang berlaku ataupun peristiwa yang berlaku dalam peperangan Badar, orang mula nampak, oh Islam ni bagus, Islam ni kuat. Angkat terus. Ia memberikan kehidupan, mantap ekonomi Madinah pada masa itu. Kerana kemenangan, orang dah mula ada keyakinan dengan kerajaan Islam Madinah yang baru dibangun oleh Nabi SAW. Kerana kemenangan dalam peperangan yang pertama itu. Jadi sebab itu di sini, Urwah dia memberikan pentafsiran, dia kata, lima yuhyikum bermaksud ialah peperangan itu memberikan kehidupan yang baik kepada kamu. Menerusi peperangan tersebut, ramai orang yakin dengan agama Islam sehingga kan golongan munafik pun masuk agama Islam. Kerana mereka melihat kemenangan itu. Jadi Islam naik ya ketika waktu itu menerusi peperangan tersebut. Tapi bukan itu sahaja, sebenarnya Islam ni naik dengan banyak perkara yang lain. Cuma daripada sudut konteks ayat ini sahaja ya yang saya bincangkan, yang berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Urwah itu tadi. Okey, so ini pendapat yang keempat. Kita ada pendapat yang kelima. Pendapat yang kelima berada di muka surat 217. Okey, muka surat 217 perenggan yang kedua. Sebahagian ahli tafsir, di antaranya Abu Ali Al-Jurjani, mengertikan kalimat lima yuhyikum dengan syurga. Sebab syurga adalah tempat kehidupan yang hakiki. Di dalamnya terdapat kehidupan yang kekal dan baik. Kita ada 4 pentafsiran tentang maksud lima yuhyikum. Yang kita nak gandingkan dengan dengan ayat pertama dalam surah Al-Anfal ya tadi, pada ayat yang ke-24, Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan. Sesuatu yang memberikan kehidupan di sini kita fahami dengan 4 pentafsiran yang telah diberikan oleh para ulama itu tadi. Sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kita, apakah ia? Pertama tadi kita faham ia sebagai kebenaran. Melalui kehidupan kita dengan kebaikan dan kebenaran yang terdapat di dalam agama. Seterusnya, kita juga ada maksud yang kedua, iaitu Al-Quran. Okay, Al-Quran memberikan kehidupan kepada diri kita. Dan berikutnya ialah agama Islam. Okay. Yang keempat, perang tadi kan. Saya pun dah jelaskan apa yang dimaksudkan dengan perang, itu ikut kepada konteks Nabi SAW.
Okay, jangan ikut pada konteks kita hari ni tiba-tiba pula. Hari ni pergi perang sebab nak dapat kehidupan yang baik. Jangan. Makna lain konteksnya. Seterusnya yang kelima di sini syurga. Ya, sebagaimana yang terdapat di muka surat 217. Baik, pada perenggan yang terakhir di situ kita lihat. Pada hakikatnya ayat tersebut merangkumi makna-makna dan tafsiran-tafsiran yang telah dihuraikan. Kerana iman, Islam, Al-Quran dan jihad, iaitu perangnya tadi, sama-sama memberikan kehidupan terbaik bagi hati. Dan kesempurnaan hidup yang sesungguhnya hanya terdapat di syurga. Jadi Nabi menyerukan kepada iman dan syurga, dan itu artinya baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi agama kita menyeru kepada kehidupan dunia dan akhirat. Bila kita menyahut seruan Allah dan Rasulullah sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-24 itu tadi, bermakna kita memilih untuk memiliki kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Zahir dan batin. Sebagaimana yang telah saya jelaskan itu tadi. Dan ini juga yang dimohon oleh Nabi SAW dalam kehidupan baginda. Antara doa yang banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jal. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ini adalah doa yang paling banyak yang Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia. Berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di akhirat. Dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, riwayat daripada Anas radhiyallahu an, dia kata apa? Ini adalah antara doa yang banyak Nabi SAW panjatkan kepada Allah. Dan doa itu juga terkandung dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-201. Ya, dan saya yakin semua kita di sini sudah menghafal doa itu. Ada sebuah hadis yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu an, sekali lagi saya memetik daripada riwayat beliau, yang mana beliau kata pada satu hari Nabi SAW pernah menziarahi seorang sahabat. Dia sakit. Anas kata apa? Sakit dia, kurus dia, ya Allah. Kurus dia punya kurus kering. Saya sebut kurus kering Ramai orang kata saya kurus kering kan. Tapi tak macam orang tu. Kurus kering dia kata sampai badan dia tu kecut, kecil seperti anak burung. Itu dia punya analogi. Maksud nak kata badan dia kecil sangat. Nabi SAW lihat dia, Nabi tanya kepada dia, adakah kamu pernah berdoa kepada Allah tentang sesuatu? Sebab kadang-kadang hidup kita ni pun kita kena check balik. Apa yang kita doa kepada Allah? Apa yang kita minta kepada Allah? Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebagaimana yang kita pinta. Jadi Nabi tanya kepada dia, ada tak doa kepada Allah? Sesuatu yang kau minta kepada Allah. Dan dia kata kepada Nabi, ya, aku minta kepada Allah, ya Allah, apa-apa azab yang kau nak timpakan kepada aku di akhirat kelak, kau timpakan pada aku sekarang ketika aku hidup di dunia. Dia minta gitu pada Nabi. Dia minta azab dia, mungkin kalau dia ni ahli neraka, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak azab dia nanti di neraka, pada hari kiamat nanti dia minta kepada Allah, Allah kau cepatkan azab itu, kau bagi aku dekat dunia ini. Dia minta gitu kepada Allah. Nabi kata apa? Subhanallah. Kenapa engkau doa sedemikian? Engkau takkan sanggup untuk berhadapan dengan situasi azab di akhirat. Kita takkan sanggup untuk berhadapan dengan situasi itu. La tutiqu. Nabi kata, manusia takkan boleh, kata tak boleh, kalau masih tak boleh angkat, tak boleh angkat tu. Kalau memang tak boleh,
hadapi. Apa? Sebab tu ini yang Allah beri kepada engkau. Jadi Nabi kata kepada dia, seharusnya engkau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang paling tepat yang kita minta kepada Allah tentang kehidupan yang baik. Mungkin ya niat lelaki itu tadi, dia doa sedemikian supaya apa? Nanti akhiratnya baik kan? Supaya azab-azab dia dekat akhirat dia dah tak rasa lagi. Sebab dia dah rasa dekat dunia. Mungkin sebabnya begitu. Tapi kita tak mampu untuk berhadapan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia maupun akhirat. Kita takkan mampu untuk berhadapan dengan semua itu. Kita takkan tanggung. Tak tertanggung pada tubuh badan kita ini. Sebab itu jadi begitu badan dia. Dan di sini Nabi kata, kita kalau nak doa, minta yang baik. Dunia dan akhirat. Kita nak ada kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bukan semata-mata kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan juga Rasulullah. Tetapi bagaimana doa yang kita panjatkan. Kita tak kata lelaki tadi yang kurus kering, yang badannya kecil seperti burung itu, dia tidak menyahut seruan Allah. Dia tidak menyahut seruan Rasulullah. Dia menyahut seruan Allah dan Rasulullah. Tetapi doanya bagaimana? Sebab itu Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa yang simple, yang banyak kali kita doa. Bagi saya setiap hari kita panjatkan kepada Allah. Kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Dan kita juga minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita daripada azab api neraka. Okey, minta kepada Allah yang baik-baik. Jangan minta kepada Allah sesuatu yang kita tak mampu untuk tanggung. Kerana bila Allah Subhanahu Wa Taala beri, ianya akan memberikan sesuatu yang tidak pernah kita sangka. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Sebab itu kita kena minta yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan tentang kehidupan kita di dunia ini. Begitu juga kehidupan kita di akhirat kelak. Dan yang paling penting kehidupan di akhirat itu, Nabi SAW ada tambah tadi kan doanya, lindungilah kami daripada azab api neraka. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pertemuan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan ini. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.